kita tengok kat sini ini first kali saya nak bagi tahu untuk 16A, cara penulisan untuk ni lah awak punya bila keluarkan maklumat tu, bila dia cakap itu adalah probability, bermaksud awak kena letak sebagai PP lah, PP, PQ, PR. Okay, macam tu lah cara yang sebetulnya. Macam yang kat bawah ni lah, yang dibuat kat bawah ni dah betul lah. Okay, so kita tengok question 16. Soalan dia adalah pasal PQR independent. Tak. Apa soalan dia? Soalan question. No. Tutorial 8. Okay, nombor 16 ni soalan dia. Kita ada probability PQR. Lepas tu dia cakap given that PQR mutually exclusive. Okay, probability that none of them occur. Okay, ni yang A. Yang B kalau dia independent pula. Okay, dan probability untuk exactly one of them occur. Okay, so daripada sini, kalau kita tengok, yang first saya boleh letak kat sini A ni soalan A. So kat sini. Mutually exclusive maksudnya intersection antara mereka bertiga sama dengan kosong lah. Itu yang awak kena keluarkan daripada soalan. Okay, and then dia kata none of them occur. None of them occur maksudnya P prime intersect Q prime intersect R prime. Yang ni dia punya jalan kerja ni tak lengkap lah. Kalau dalam exam tu nanti tak dapat markah, dia kena tolak markah. Awak kena lengkap-lengkap bagi tahu dengan pemeriksa apa buat. Okay, so bila kita dapat dia punya none of them occur ni, kita pakai Bayes theorem, dia akan sama dengan P union Q union R prime dekat luar. So, bila kita buat Bayes theorem ini, awak akan dapatlah dia sama dengan 1 tolak P union Q union R. Okay. So, untuk P union Q union R ni pula, dia punya formula adalah ini. Jangan lupa dia ada PP plus PQ plus PR tolak dengan intersection dia. Tapi intersection ni tadi sebab dia kata mutually exclusive, so dia akan dapat kosong. So, itu yang dia dapat beginilah. Ni sepatutnya ada tolak P intersection tapi sebab dia kosong so you got lah 0.9 kat sini. Dan kenapa buat benda ni? Sebab kita nak cari P union Q union R prime. Sebab tu kita akan cari 1 tolak 0.9. Ni kalau nak bagi dalam exam, kena bagi terang-terang. Apa kepala soalan, apa kepala solution tu. Jangan tiba-tiba jawapan macam gini. Ni tak ada kepala ni. Tak boleh lah. Nanti pemeriksa cakap apa benda tiba-tiba kau nak buat 1 tolak 0.9. 0.9 betul sama dengan 1.09. Ni not logic kat sini. Awak kena bagi tahu apa benda awak buat. Jangan ingat dia memang boleh faham tapi dia tak nak faham pun untuk awak. Kalau awak pun buat macam tak ikhlas je kat situ kan. Okay, question B pula kalau dia kata independent. Okay, independent bermaksud intersection dia sama dengan PP darab PQ darab PR. Ini hanya boleh digunakan untuk independent sahaja. Kalau dia bagi tahu dalam soalan. Kalau dia tak bagi tahu tak boleh guna. Okay, so bila dia kata one of them occur. One of them occur maksudnya sama ada P occur. Kalau P yang occur, QR tak lah. Kalau Q occur, PR tak. Kalau R occur, P tak, Q tak. Okay. So, ini semua adalah intersection. Which is bila dia independent, awak akan buat dia sebagai darab. Ini saya buat PP darab PQ prime darab PR prime tambah dengan PP prime darab PQ darab PR prime plus dengan PP prime darab PQ prime plus darab PR. So, this one semua kena tambahkan. Dan ingatlah kalau Q prime maksudnya complement of Q ni. So complement of Q awak buat 1 tolak 3 per 10. Sebab tu dia dapat 7 per 10 kat sini. Okay. Samalah dengan R prime. Tolakkan dengan 1. So dapatlah 3 per 5. Dan awak kira dapatlah 3 per 250. Okay. Itu untuk question 16. Question 17 pula. Tengok jawapan dia dapat betul tapi jalan kerja dia salah. Sebab question 17 dah terang-terang dia bagi tahu dekat awak. Dia kata choose. Ni dalam soalan ni dia cakap
4 students are chosen at random. Bila dia cakap perkataan ini, chosen, means awak memang kena pakai combination. Memang kena pakai C. Kalau tak ada dalam awak punya solution tu C tu, maksudnya dia memang akan kosongkan sahajalah di situ. Dia tak tengok pula. So selamat tinggal lah markah awak. Okay, and then lagi satu saya nak cakap lah, awak ni semua tak suka nak buat table. Tengok ni, 17 tak buat table, 18 tak buat. 20 ni pun tak nak buat ni. Tree diagram. Benda ni semua kadang-kadang ada markah tau. Kalau awak tak buat, macam mana orang nak tahu awak buat apa kan? Ada 2 soalan saya tak sempat. Okay, so 17 ni buat table dulu. Yang ni tak ada lah. Nama kawan awak saya dah tak boleh padam dah. Okay, so tengok daripada question 17. Yang male pakai spectacle dia kata ada 3. Total kepada spectacle 5. Total semua orang 15. Dan total untuk male, semua male lah adalah 7. So saya lengkapkanlah mengikut ni. Table yang kosong-kosong tu awak lengkapkan. Kita tambah ikut logik lah. Okay. So untuk A, dia tanya probability of female. So probability of female maksudnya daripada table, tengok dekat female. Female. F, tengok total 8. So 8, choose 4 orang. Sebab dia kata 4 student are chosen. So choose 4, divide by 15C4. Yang ini adalah N, S. Okay, so total outcome yang tak ada restriction. So dapatlah 2/39. Kau nak dapat je. Tapi sebab dia punya cara, konsep dia salah. So tak dapat masalah nanti. Okay, soalan B pula. Equal number of F, equal number of male and female wear spectacle. So, bila kita nak 4 orang. Okay, 4 orang. Kalau dia nak equal number, confirm lah ada satu je case. Which is 2. Takkan dapat benda lain lah sebab nak equal number. Okay, sebab tu saya akan buat sebab dia nak spectacle. So, kita akan fokus dekat S sahaja. So, 3 pilih 2 daripada lelaki dan perempuan 2 pilih 2. Itu je case yang mungkin untuk equal number wear spectacle ni. So, divide by NS juga. So, dapat 1/455. And then soalan C pula, given. Dia ada perkataan knowing dia ke given tadi? Ni. Soalan C. All male are chosen if it's known that. Nampak ni dia ada if it's known that. Ini maksudnya given probability tu lah yang ada palang. Okay. So yang dia suruh cari adalah males yang dia beri adalah tak pakai cermin mata. So kita punya question akan jadi ini yang lama. Okay. Ini saya buat yang ni. PM given tak pakai cermin mata. So kita akan dapat PM intersect S prime over P S prime. So untuk male yang tak pakai cermin mata, male tak pakai cermin mata, so dia ada male tak pakai cermin mata ada 4 orang kat situ. Okay, kat sini 4 orang. 4 C4 lah. 4 choose 4. Divide by 15C4 untuk total outcome. Untuk PS prime, maksudnya tengok dekat S prime total dia. Total 10. So 10 C4 divide by 15 C4. Dan awak kira awak dapat 1/210 kat situ. Kalau tak pakai given, tak pakai palang, terus dapat kosong lah walaupun jawapan awak betul. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Okay. So, kita sambung. Soalan D pula, dia kata, more student who do not wear spectacle are chosen. Ni soalan ni tricky sikit sebab dia cakap more student tak pakai cermin mata. Okay. Dia ada if lagi kat situ that they are females.
Maksudnya kat sini dia given punya probability. Okay, conditional probability. Tapi dekat depan ni dia nak more student. Dia tak bagi tahu yang pakai spek mata tu berapa dia nak. Lelaki ke perempuan pun dia tak bagi tahu. Dia cuma cakap more student tak pakai cermin mata. Maksudnya daripada 4 orang tu yang awak nak choose, dia nak student yang student yang tak pakai cermin mata mesti lebih banyak daripada yang pakai cermin mata. Itu sebenarnya soalan untuk more student tu. So awak kena list out beberapa case lah kat situ. Okay. So untuk untuk D, yang ni more student not wear spectacle kat sini. So sebab dia conditional probability, so dia ada given lah. So saya akan buat more student do not wear spectacle intersect dengan F female divide by PF. Okay. So kita akan fokus kepada yang tak pakai cermin mata dan juga female. Kat sini lah. Awak fokus dekat sini. Sini tak pakai cermin mata dan juga female. So, daripada 6 orang, kalau kita nak more student tak pakai cermin mata, maksudnya kita pilih 4-4 tak pakai cermin mata. So, yang pakai cermin mata kosong lah. Ni. Kes pertama. Kes yang kedua, saya ambil tak pakai cermin mata 3 orang dan pakai cermin mata seorang. Daripada perempuan saja sebab kita nak intersect dengan female. So, kita akan ni lah. Kita akan tengok kat sini. Ni. Dekat intersect female sahaja. So, 3 orang tak pakai cermin mata, 1 orang pakai cermin mata. Still lagi lebih. Yang tak pakai cermin mata lebih lagi. So, kita masih akan consider lah that case. Tapi bila yang ketiga punya case, saya ambil 2 tak pakai cermin mata dan akan jadi 2 pakai cermin mata. So, dah tak jadi more. Bila dah tak jadi more, kita dah tak ambil lah. Okay, kita berhenti setakat tu je. So, dia ada 2 case je lah kat situ. And then, divide by 15/4 memang always kena letak sebab sini probability. Okay, bawah pun probability. So dia memang akan ada 4 tingkat lah. Kalau awak tak letak benda ni memanglah di cancel out. Tapi kalau awak tak letak then awak akan dapat jawapan dan juga jalan kerja kosong. Sebab kat sini probability so kita kena tunjuk yang kita cari probability tu walaupun dia boleh cancel out sebenarnya. So divide by total outcome and then PF. PF maksudnya total kepada female. So tengok dekat sini. 8 tu lah. 8 choose 4 divide by 15 choose 4 then you got 11/14. Okay, itu question B. And question E, dia nak cari, sekejap all females or student who do not wear spectacle are chosen. Okay, all female maksudnya F, union tak pakai cermin mata. So sebab tu saya buat F union S prime. Okay, kat sini sebab saya buat F union S prime. So awak akan dapat PF plus PS prime minus PF intersect S prime. So untuk PF, total 8, choose 4. PS prime, tengok daripada table S prime maksudnya kat sini 10. And then kita dapat 10/4. PF intersect S prime, kita dapat 6/4. So divide by 15/4, dapatlah jawapan. Okay, kalau ada information yang banyak sangat, biasanya kita kena buat table ataupun tree diagram. Depend kepada question lah. Kalau bilangan-bilangan tu biasanya table lah. Okay, boleh saya proceed? Boleh, madam. Okay, nombor 18. Boleh, madam. Okay, nombor 18. Soalan dia pasal Chris Suzuki Honda. So, sama juga. Dia banyak sangat nombor. Baik buat table. Kalau kita tak buat table, nanti takut ada benda yang awak tersalah ambil. Okay. So, bila dia nak Chris or Honda, dia punya soalan. Ni nombor 1. AA. Riders a Chris or Suzuki.
So maksudnya Chris or Suzuki. K union dengan S. So K union S jangan lupalah kenalah pakai formula ni. So PK plus PS tolak PK intersect S. Tengok daripada table lah. PK awak Chris semua total 50. Awak punya S total 40. Dan Chris dengan Suzuki tak mungkin ada persilangan. Memang tak akan ada pun dekat dalam table pun tak ada persilangan. Kalau male dengan Suzuki then ada. Female dengan Suzuki then ada. Tapi kalau antara mereka Chris dengan Suzuki atau Honda memang tak akan ada persilangan. Dia orang mutually exclusive lah. Okay, so dapat kosong kat situ. Then you got 3/4. And then yang B pula PF union S. Maksudnya female. Soalan dia female. Is female or ride a Suzuki. Pun sama. Or. So F union dengan S. So bila F union dengan S. Awak akan dapat PF plus PS tolak dengan PF intersect. Ni akan ada lah sebab dia female dengan Suzuki. So ada intersection. Okay, and then C pula. Soalan dia nak suruh awak cari rides a Suzuki given that. Ada perkataan given that. So, kita kena buat palang. S palang F. So, S palang F. S intersect F over dengan PF. So, cari daripada table juga. S intersect F awak dapat 10/120. PF female 45/120. Dan dapat 2/9 lah. Okay. And then soalan D pula. Dikata male who ride a Suzuki. Yeah. Male who ride a Suzuki or female who ride a Chris. So antara male dan juga Suzuki. Okay. Male dengan Suzuki ni dia intersect. Okay. Dan antara female dengan Chris pun dia intersect. Tapi bila dia ada or, maksudnya dia union. Sebab tu saya punya notation, dia akan jadi, nampak panjang tapi sebenarnya dalam kerja dia senang je. PM intersect S, union F intersect K. So M intersect S, awak cari dekat male dengan Suzuki. Awak dapat 30. F dengan K, awak akan dapat 30 juga. Dan intersection antara mereka berdua, MS dengan FK, memang tak akan ada lah. So kosong. So dapatlah half. Madam, stuck. Ya? Stuck dekat soalan. Start dekat soalan. Tapi saya dah tukar dah. Kejap Dah ke? Ke tak boleh lagi? Dah, madam. Okay. Okay, so that one is question 80. Okay, kita pergi pula question 20. Pasal marble. So, yang ni sebab dia kata ada first drawn, ada second drawn, ada third drawn. Okay. So, saya buat ni lah table ni, 3 diagram. Kawan awak punya jawapan betul je. Yang pertama dia kata dia nak the second marble is blue. So, dia ambil lah yang blue dekat second. Dan dia, cuma dia list out terus. Dia tak buat 3 diagram. Tu je. Takut tertinggal je, bukan apa. Tapi kawan awak dah buat dah BBB, YBY, YBB dengan BBY. So, dia dapatlah all together is 3/5. Okay. And then third marble is blue. Maksudnya yang ketiga tu yang blue. So, ambil yang ketiga je blue. So, BBB, YBB, YYB dengan BYB. Then, all together is 3/5 also. And then C pula dia kata the second marble is yellow. Given that the first marble is blue. So, yang ini, dalam kerja kawan awak, dia tak cari conditional. So dia jadi salah lah kat situ. Dia cuma cari ni je. Second yellow, first blue. Dia cari intersection antara mereka berdua sahaja.
Yang second yellow dengan first blue. Dia belum divide by ni first B tu. Sebabnya soalan dia ada perkataan given that. Sini ada perkataan given that. So ini dia pakai conditional. Okay. So apa dia punya conditional? Dia nak second marble is yellow. So second one, given that first marble is blue. So first blue. So dia jadi P second Y intersect first blue divide dengan P first blue. Barulah dia lengkap. Kawan awak dia cuma letak yang atas ni je. Jadi tak lengkap lah kat situ. Okay. So divide by first blue. Awak kena list out lah. Yang first blue ni semua kita kira. Dia punya probability. Inilah first blue punya. Okay, yang saya kira kat sini. So total dia 3/5. Tu yang dapat 3/5 kat bawah ni. So dapat half. Okay. Okay, question 21. Okay, tengok soalan dia. Okay, a company order laptop from 3 different contractor. 20% from A, 40% from B, and 40% from C. The defective rates are 1, 3, and 2 respectively. Determine the probability that a defective laptop is obtained. If a defective laptop is written, find the probability that it came from contractor A, contractor C. Okay, soalan yang first. Soalan first biasa je. Alamak. Apa benda pula ni? Okay, soalan first ni biasa. Soalan biasa. Ni tak ada pakai conditional. Tapi soalan kedua ni conditional. Sebenarnya dia ada if. If defective. Okay. So probability yang awak nak cari adalah satu contractor A. Another one is contractor C. So soalan B kena pakai given that punya formula. So tengok kawan awak punya. Dia pakai tak? Okay, soalan A tadi kita nak cari P defective. So P defective dia dapat 0.0022. Okay. So dia buat. Ni senang pakai ni juga. Tree diagram pun senang. A, B, C. Okay. A 20%. 20% maksudnya 0.2. B berapa? 0.4. C pun 0.4. Betul? Betul ke tak betul? Okay. So dikata untuk rate defective dia 1, 3, 2 respectively kan. So 1 ini 1% 0.01 lah. So not defective is 0.99. Ni 0.03. So sini 0.97 yang tak defect. C 0.02 tak defect 0.98. Okay. So bila kita nak defective maksudnya awak akan cari probability dekat sini, sini, sini. So 0.2 darab 0.01. Lepas tu 0.4 darab 0.03. 0.4 darab dengan 0.02. So dapatlah this one. Okay. Kalau pakai tree diagram lebih senang nak nampak di situ. Okay. And then soalan B. Given that. So tadi dikata P defective given dia daripada contractor A. So macam ni lah. Okay. PD intersect A over PA. Dan untuk CPD intersect C equal to PD intersect C over dengan PC. Okay. PC ke PD? Tadi dia cakap apa soalan ni? Yang mana satu dia punya if? If a defective vector. Oh, find the probability. So probability yang kita nak cari adalah A dengan C. Defective yang diberi. Okay, saya terbalik.
Okay, ni terbalik. Salah pula. So, defective probability yang kita nak cari. A dan C. Sini A, sini defective, sini C, sini defective. So, kat bawah ni mesti PD. Sini pun PD. Okay. So, bila A intercept D, kawan awak buat 0.2 darab 0.01 ni lah. A intercept D. Okay, 0.2 darab 0.01. Divide by PD. PD kita dapat daripada atas ni. Soalan 1. So, ini dapat daripada sini. Sama lah dengan yang ini. Okay, lepas tu divide dapat 1/11. Dapat 0.091. Okay, betul. And then untuk PCD intersect C, kat sini C dengan intersect D. So, 0.4 darab 0.02 divide by defective. So, dapat 0.364. Okay, betul. And question last. Tengoklah kawan-kawan awak yang tak nak berusaha ini. Tak tahulah macam mana lah kan nak exam ni. Tak dapat jawapan, lepas tu tinggal je. Ini soalan. Ni semua salah ke apa ni? Soalan A. Soalan A jawapan dia berapa betulnya? Main 5, 0.5784. Lepas tu 0.2523. 0.1689. Korang kena buat soalan nombor berapa ni tadi? Nombor 20. 22 soalan. Sinilah kan about content. Okay. About content 31 book as shown in the following table. Okay, so history, economic, red, blue, yellow, white. 3 books are selected randomly from the box. Okay, kita nak cari 3 book. Event X and Y are defined as follows. So X ni adalah no white book are selected. Okay, X tak boleh white. Y pula, the books selected include an economic book of red colour. So yang ini mesti kena ada economic red. So bila dia nak cari PX, soalan A, kita nak cari PX. Sebab dia nak no white book are selected. Maksudnya kita tak nak ada white book. Daripada table awak ni, okay, kita kira semua selain white book. Sebab dia ada 31 book sepatutnya. So awak tolak je dengan white. So kalau kita tolak dengan white dapat berapa? Tolak 5. Awak dapat berapa? Okay, so 26 choose 3. Divide dengan NS. NS kita 31 lah. And then choose 3. So kita akan dapat 26C3 over 31C3. So dapat berapa jawapan? Dapat berapa jawapan awak? 0.57. 0.5784. Nah, macam jawapan belakang 0.5784. Okay, and then PY pula dia kata the book selected include an economic book of red colour. So, maksudnya economic book red colour yang ini. Dia ada 3.
Dia kata kalau kita nak select book tu, kita mesti kena ada economic book red colour. So yang ini, 3 ni, saya akan choose satu lah. Daripada 3, saya choose satu. Tapi itu baru daripada economic ni. Saya ada lagi lebihan-lebihan yang lain. Okay? So lebihan yang lain tu, kita ada 31 book. Awak tolakkan dengan economic rate. Okay, sebab saya nak yang selain daripada ekonomik warna merah. So saya tolakkan 31 tolak dengan economic rate ini. So saya akan dapat 28. So daripada 28 buku yang lain, saya akan pilih 2. Sebab saya nak cukupkan 3 buku yang saya nak select ni. So dapat jawapan 1134. 1134 divide by 31C3. Kosong poin 2523. Okay, inilah jawapan untuk B. Okay, untuk C pula, PX intercept Y. Okay, maksudnya kita nak kena ada book yang bukan white. Okay, maksudnya white tak nak masuk. White tak nak masuk. Dan buku tu mesti kena ada economic book of red colour. So, ini memang kena pilih. So, kita pilih di awal-awal. Maksudnya daripada 3 economic red colour, kita pilih 1. Dan selain itu, buku yang lain ni. Yang ni semua. Ini kita akan pilih 2 daripada dia. So, 2 daripada dia maksudnya sini jadi berapa ni? 10, 20, 23. Okay? Sebab kita tak nak white white kita tak masuk. 23 C2 dividekan dengan 31 C3. So, dapat jawapan 0.1689. 0.1689. So macam tu lah kalau awak nak cari jawapan dia. Yang ni sebab apa kita ambil satu je buku daripada ekonomi sebab dia tulis kat sini N Saya lupa nak highlight ni. N. N maksudnya satu lah. Hanya satu. Okay, so habis dah.